لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا. Seperti kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam Jauharatul Tauhid, itu nama sebuah kitab. Kata Syekh ni mengatakan bid'ah, bid'ah ni menyalahi Nabi dan sahabat. Perkataan dia macam ni. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Terjemah. Artinya maka tiap-tiap kebajikan itu, nama baik ni pada mengikut orang-orang yang dahulu-dahulu, dan tiap-tiap kejahatan itu pada mengada-adakan oleh orang yang di belakang, yang membaharukan perbuatan bagi barang yang tiada pada masa Nabi SAW, kerana bid'ah itu barang yang menyalahi Nabi. Nak ambil faham tu, dia kata setiap kebajikan, nama baik ni mengikut orang-orang dahulu. Kullu khair adalah fittiba'i man salaf, ikut orang yang dahulu. Dan senarai kita dah bicara lepas, ulama-ulama yang kita sebut rujukan bab akidah, bab fiqh, bab tasawuf, semua tu adalah man salaf semuanya. Baik Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Junaid Baghdadi radhiyallahu taala anhum, semua tu adalah istilahnya man salaf. Man salaf. Baik. Jadi kita punya perjalanan atas nama istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, atas ulama kita dah ambil dengan disiplin yang kita duk belajar ni, insya-Allah bahkan wallahi yang tu adalah jalan baik. Ikut je lah. Mendapatkan guru yang betul untuk pimpin kita, untuk bawa jalan ni. Kerana tak dapat tidak, nak belajar dan boleh lalu jalan betul, mesti ada pimpinan guru. Sedikit nasihat, saya ngaji pun untuk guru nasihat, tak boleh. Jangan salah pilih guru. Bahaya sangat. Salah pilih guru, oh tak tahu nak kata. Tambah kita dah istilahnya dah sebati dengan dia. Orang yang kita dah iktiraf guru, kita nak tolak dia tu susah. Satu, jangan salah pilih guru. Macam mana pun dari sikit dah. Kalau katalah dulu kita berguru dengan dia, tengok ternyata apa yang hak dan batil,
sekalipun memang guru kita pernah berguru dulu, tapi tengok dia memang batil, kena tinggalkan guru itu. Kaedahnya tu kan. Khasnya zaman kita lah ni, belum tentu yang kita berguru tu adalah betul. Dengan bahasanya gitu. Tambah pula guru tu bukan memang guru pakar pun, kita pernah berguru belajar. Tengok kita belajar kawaid satu-satu, tengok bermasalah ni. Walaupun satu masa dulu kita pernah berguru dengan dia, pasal ada benda yang salah, kena tinggalkan perguruan dengan dia. Memang ada kisah ulama-ulama kita dulu macam tu. Jadi macam mana pula dia boleh tinggalkan guru, sedangkan bukan guru lagi pakar ke? Yang tu yang kata nak sebut tak mana, asal kita bicara tentang guru tu. Pakar tak pakar pun kita mesti belajar. Kalau je berakidah ni mesti dengan jelas dan terang, nyata, terbuka. Apa yang sepatutnya kita kena faham dalam bab ketuhanan, bab kerasulan. Pula tu perkara tu benda pasti, memang boleh dikenal pasti apa yang hak dan batil dengan pastinya. Itu bab akidah. Itu yang bila ternyata ada perkara yang pada guru kita yang kita pernah berguru dengan dia yang tu bermasalah, dari segi kaedah memang kena tinggal lah. Pasal kita dah dapat kayu ukur tu, mesti. Allahumma salli ala sayyidina. Satu, kalau kita memang dah jumpa guru yang betul, pegang dia betul-betul. Pegang dia betul-betul. Cuma untuk tahu betul tu tak dapat tidak, dia mesti duduk di atas landasan ilmu dulu yang betul. Tu bab ilmu ni benda besar. Kalau salah pilih ilmu ambil lebih kurang aja. Yang itulah antara, kalau kita lihat punca-punca umat di belakang ni, dia jadi bermasalah. Pasal apa? Dia bukan betul-betul belajar nama guru pun apa yang sepatutnya dia kena belajar. Dan sebenarnya kadang-kadang dia tak belajar pun. Dia betul-betul taklid guru saja. Dia taklid guru saja. Tapi apa yang sepatutnya yang dia kena belajar betul-betul, dia kena hadam tu, dia tak faham. Macam mana saya nak sebut? Satu, kita kena tengok guru yang memang betul-betul guru. Sikit panduan sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi asal nak sebut tak mana ni, ikut orang yang dahulu, itulah kebajikan. Jadi panduan ni macam mana? Guru kita tu memang dia ikut jalan-jalan orang-orang yang dahulu. Yang itulah. Untuk pastikan kita ni guru tu betul, pastikan dia ikut jalan-jalan orang dahulu. Kalau ada orang yang dia ni memang tak ikut jalan-jalan orang dulu, dia pun buat nama kaum muda, kaum mujaddid. Baik, kaum muda, kaum mujaddid, macam biasa dengar je. Bahkan dia pro kepada tajdid. Contohlah, saya guna bahasa gitu je. Dia suka pada benda-benda baru-baru macam ni. Nampak macam hebat. Ayatnya retorik sedap bunyi, Quran hadis, tapi tak ikut satu pun perjalanan ulama dulu. Antara kita nak kenal ikut tak ikut perjalanan orang-orang dulu ni apa? Mudah je. Fiqh ikut tak? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Bahkan kita tengok dia duduk pelekeh, kita dia ikut mazhab Syafi'i ni, dia pelekehnya. Bahkan dengan kita bermazhab ni, macam-macam ayat dia bubuh untuk kita pecahkan supaya keluar daripada ikut mazhab. Dia kata apa? Kita jangan terlalu dungu ikut satu mazhab. Mazhab ni luas, Islam ni fiqh luas. Bukan kita pernah daftar pun mazhab Syafi'i. Itu ayat-ayat dia tu. Ayat-ayat dia menyerang ulama-ulama dulu. Tambah kalau sebut bab akidah ni, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, di falsafah Yunani kan dia. Disesatkan dia, kata Nabi pernah ajar sifat 20 ke sahabat. Jadi memang dia orang ni tak ikut perjalanan ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama yang pakar atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah ni tak dihiraunya seorang pun. Bahkan seolah-olah mereka itulah hero yang memperjuangkan balik Al-Quran dan hadis. Macam mana tugu-tugu demo yang demo ikut tu, sama fikirannya. Tugu yang jadi ikutan mereka tu dengan mereka yang zaman lah ni, yang bunyi-bunyi kaum muda apa tu, dia punya pahaman macam tu lah.
Dia tak ikut ulama-ulama dulu yang pakar-pakar, baik dari segi fiqahnya, tasawufnya, tauhidnya. Bahkan mereka ni buat sendiri, tapi tak ada pun fiqah dia mah, tak ada pun tauhid dia mah, tak ada pun tasawuf dia mah, atas nama modul dia mah tak ada pun. Yang ni yang kata mereka ni tak ikut man salaf. Masih yang sama dia kata kami mazhab salafi. Nampak? Hati-hatilah dengan kumpulan macam tu. Baik, dan tiap-tiap kejahatan nak panggil jahat ni mengada-adakan oleh orang yang di belakang. Orang belakang ni dia mengada-adakan benda yang tak ada zaman dulu. Ini masalah tahu mana? Masalah orang belakang ni zaman kita lah. Dia apa? Dia mengada-adakan yang tak ada zaman dulu. Dan mereka yang sesat ni dia akan gunakan inilah ayat dia kata dia jalan betul. Pasal Nabi mana ada mazhab? Nabi mana ada kiraat? Ada Maulana orang yang cakap itu. Kiraat ni tak ada banyak-banyak, kiraat ni satu je. Maulana besar tu. Dia boleh kata tak ada kiraat. Ya Allah. Untuk ulama kiraat, yang ahli-ahli kiraat tu nak campak mana? Dia boleh kata Quran ni ada satu wajah. Macam mana dia bahasa maksudnya Quran ni ada satu je. Jadi pahaman-pahaman duk belajar kiraat apa sini mengarut. Dia kata mengarut itu, mengarut. Ambil hadis-hadis cara dia lah. Memang nampak sesak sangat dalam bab tu. Tu pun ramai yang mengikut. Dia kata dia reka pun dia tak ikut ni. Dia tak ikut disiplin. Kiraat tak ikut, fiqh tak ikut, tauhid tak ikut. Tasawuf tak ikut. Tasawuf benci selalu. Memanglah ada benda yang salah daripada kumpulan yang salah satu tapi janganlah benci yang betul-betul pun borong benci semua. Masa ulama kita dah bagi panduan yang salah tu yang dengan panduan yang ada daripada Syekh Junaid Baghdadi, apa yang betul tak betul dalam masalah ilmu tasawuf ni, bila itu adalah rujukan yang kita nak pakai. Yang mana salah, janganlah borong semua salah. Pasal ada imam yang pakar dalam ilmu tasawuf yang perlu dirujuk. Tiga pekah kan. Kita jangan ketat sangat ikut mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada lagi. Tak ada masalah dia ikut mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Kenapa pula nak pergi paksa orang pergi ikut mazhab lain? Pasal apa? Cara berfikir macam tu. Dalam masa yang sama dia kata dia nak menunjukkan kebebasan dan keterbukaan Islam, masa yang sama disempitkan fahaman kita dan salahkan kita punya fahaman untuk ikut mazhab. Sikitlah ke sana. Yang tu yang mau kita nak kenal ciri dia, siapa dia orang yang di belakang yang dia membaharukan perbuatan bagi barang yang tiada pada masa Nabi SAW. Itu juga pada zaman ulama salafus soleh yang diguna bahasa man salaf tadi, orang-orang yang dahulu, ulama-ulama yang dahulu tu. Lagi wa kullu hadiyin lin nabiyyi qad rujih fama ubiha fa'al wada' malam yubih. Boleh juga baca wa kullu hadiyin lin nabiyyi qad rajah fama ubiha fa'al wada' malam yubah. Kalau bah ada wajah baca tu. Ini wajah baca lain, terjemah lain lah. Tak ada terjemah tu. Dan tiap-tiap petunjuk itu bagi Nabi, serta kuat ia petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi adalah petunjuk yang paling kuat. Betul? Nak buat apa pula dengan Nabi? Betul, siapa yang faham petunjuk Nabi yang paling kuat sekali? Sahabat. Lepas tu tabi'in. Untuk yang kita ikut tu Bahasa Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Syafi'iyah, Nabi Maliki Hambali, Junaid Baghdadi, itu siapa tu? Itu adalah orang-orang salaf yang memang ada isyarat Nabi umumnya, ikutlah aku, Khulafaur Rasyidin, ashabi kan nujum, ikut sahabat. Tabi'in lah ikut sahabat, tabi'in ikut tabi'in. Inilah istilahnya ikut Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi.
ahli sunnah wal jamaah. Tu petunjuk Nabi ni kuat. Cuma orang-orang yang tak faham ni, dia akan petunjuk Nabi ni kuat, apa dia? Dia buang semua ulama, dia hanya ambil Nabi aja. Ya ke? Memang zaman ni dia macam tu. Dia cara kecelaruan yang duk berlaku tu macam tu. Dalam masa yang sama dia kata, kita nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Nak ikut Nabi ke nak ikut mazhab Syafi'i? Saya ngaji tok guru ajar macam ni. Jangan, kalau dia berfikir gitu, tanya dia, nak ikut engkau ke nak ikut mazhab Syafi'i? Ayat dia kata nak ikut mazhab Syafi'i, nak ikut Nabi. Kenapa ikut mazhab Syafi'i tak ikut Nabi ke? Itu persoalan dia. Bila dia tanya nak ikut mazhab Syafi'i ke nak ikut Nabi, kita tanya dia balik, nak ikut engkau ke nak ikut mazhab Syafi'i? Boleh faham apa tujuan saya tanya itu? Antara dia punya kehendak betul-betul nak ikut Nabi dan kefahaman dia dengan ikut Nabi, dengan Imam Syafi'i rahmatullah alaih ikut Nabi, siapa faham lagi? Imam Syafi'i. Itu campak je orang baru-baru yang model-model ni. Campak je geng-geng model-model ni yang nama apa? Kaum-kaum muda ni, yang puak-puak yang nama jadid-jadid, yang nama baru-baru ni. Sepak lah. Pasal apa? Pahaman mereka pelik. Pelik pasal apa? Pasal menyalahi ulama salafus soleh dulu. Memang menyalahi segala-galanya. Bab ketuhanan mudah menyalahi lah. Itu juga dia kata nak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari ke nak ikut Nabi? Sebut macam ni, nak ikut engkau ke nak ikut Abu Hasan Asy'ari? Boleh faham saya sebut? Zaman ni benda-benda itu ada serangan-serangan fikiran yang diserang kat kita dengan wajah-wajah soalan yang membentuk itu. Kita jawab dengan soalan balik. Dan betulkan balik soalan tu sebenarnya sepatutnya apa yang sepatutnya dipersoal. Antara engkau ikut ulama, baik ikut ulama, engkau belum tentu ulama. Engkau nampak je macam ulama, berlakon ni ulama. Bahkan ada jawatan, tapi ada jawatan, tak ada jawatan, seorang tak pakai engkau. Baik. Itulah istilah umum petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi. Pasal Nabi tunjuk ikut dia, alaikum bi sunnati khulafa wa sunnati khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Petunjuk Nabi lah tu. Ikut khulafa ar-rasyidin, ikut ulama-ulama yang mereka ni rasyidin, hadiyin, mahdiyyin. Yang tunjuk betul-betul jalan kita, jalan kita sebenar. Tutup guru kita betul ambil disiplin. Mengikut pula ulama-ulama dahulu sebelum dia melalui proses perguruan yang sempurna. Inilah istilahnya petunjuk Nabi. Kita ikut para ulama, tutup guru ni Rasulullah kata apa? Memang ikut Rasulullah, tapi Rasulullah kata ulama ummati kanabiyyin min bani Israel atau kemaqala. Kata ulama di kalangan umat aku adalah seperti nabi di kalangan bani Israel. Cuma pastikan siapa dia kena ada ulama tu. Dan tak dipanggil ulama dalam kaedah kita, dalam kaedah syarak tak akan dipanggil ulama, melainkan orang yang memang ada khasyatillah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Apa maksudnya? Ulama saja yang akan gerun dengan Allah Ta'ala. Jadi ciri besar ulama ni khasyatillah. Macam mana nak tahu khasyatillah tak khasyatillah? Nak takwa dia macam mana? Dijunjung tak beritahu Allah Ta'ala, tinggallah benda haram, benda syubhah ada tak dia tinggal. Dia punya disiplin situ ya mudah. Kalau benda halal diharamkan, benda haram dihalalkan, salah besar tu. Contoh benda halal diharamkan. Buah pelam mana kena zakat? Dia kata kena zakat. Mudah aja saya sebut. Kalau bersawit tak kena zakat, dia gaduh nak bagi zakat. Suruh bayar zakat. Zakat tanpa pendapatan tak kena zakat, dia gaduh nak suruh bayar zakat. Ini bukan ulama ni, bukan ulama yang khasyatillah. Berani saya sebut tu, Saya antara guru saya sebut itu. Dan betul pun dia sebut, kata takkan ulama dulu tak erti mana kena zakat tak kena zakat. Takkan dihentikan yang kena zakat ni tak zakat buah kurma dengan buah anggur je. Buah durian tak kena. Di atas pandai pula dia berhujah di atas kata buah pelam kena. Apa pergi sebut, dia suruh buah sawit pun kena. Pasal apa? Dia kata padi ni dengan sawit-sawit untung lagi. Pandai pula main kias. Kalau tak ijma' kias dia tak pakai. Ni lah
orang-orang belakang yang dia membaharukan perbuatan ni. Ulama-ulama lalu tak sebut pun. Apa dia? Benda-benda baru ni kita tengok. Ni orang depan mata kita nampak. Apa dia? LGBT boleh terima zakat. Pusat santi boleh terima zakat. Masjid pun boleh diberikan zakat. Masjid boleh beri zakat. Masjid bukan senang. Majlis agama bagi bantuan masjid betul, tapi masjid bukan asnaf untuk diberi bantuan masjid. Gunakan duit zakat, tak betul. Duit zakat difatwakan boleh dibeli dibuat bangunan, buat apa? Buat rumah sewa untuk mengembangkan zakat. Fungsi dia apa? Apa syarahan elat dia? Buat model ni. Dia tahu apa? Pasal zakat ni maksudnya berkembang. Jadi kita nak kembangkan harta zakat. Kita buat rumah sewa untuk menjana ekonomi umat. Habis-habis orang tak sewa bangunan tu. Salah tak betul? Pasal kaedah ulama kita, duit zakat dia khas asnaf innama weh. Yang Quran sebut innama sadaqat. Hanya saja ai zakawat. Zakat ni 8 asnaf tu. Tak boleh bagi pada orang lain. Buat bangunan bukan asnaf. LGBT bukan asnaf. Wallahi bukan asnaf. Lagi apa? Pusat serti bukan asnaf. Anak yatim bukan asnaf. Berapa ramai nanti penyelewengan anak yatim pun minta bagi zakat. Bagi salur bantuan zakat. Tak betul tak betul cara. Ni nak cerita apa ni? Cerita mereka ni orang belakang yang membaharu-baharukan perbuatan bagai. Membaharukan perbuatan bagai. Apa, kalau baca bagai tu, apa maksud bagai ni? Macam-macam bagai. Kita dah lama ulama ajar dalam mazhab Syafi'i kata sunat usolli, dah dia kata bid'ah. Kita lama dah sembahyang Fatihah, kita baca bismillah dan bismillah sebahagian daripada Fatihah, sebahagian daripada ayat daripada Fatihah. Dia kata yang tu hadis tak kuat. Kunut kata hadis dhaif. Bila kita macam ni kata dia, siapa suruh kita mazhab bila kita nak datang mazhab? Memang belakang-belakang. Dia buat seminar khas untuk kata sebenarnya kita bukan mazhab Syafi'i. Apa tujuan dia buat itu? Apa tujuan ni? Sebenarnya kita bukan mazhab Syafi'i pun kata dia. Orang bercakap tu pun tak sedar. Apa tujuan dia cakap itu? Tujuan dia nak buka ikatan agama. Nak buka. Seolah-olah ayat dia tu jangan ikut ulama. Ikutlah aku lagi faham daripada ulama tu dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Seolah-olah dia tak pernah cakap macam tu, tapi cara mereka bercakap tu dilalah dia tu macam tu. Pasal dia tak ada kata pula ikutlah mazhab Syafi'i, tak ada. Imam Syafi'i lagi pakar, lagi faham daripada aku untuk ambil faham. Tak ada. Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Syafi'i rahmatullah sendiri dia sebut PI. Ikut PI. Dia pun manusia biasa. Ulama bukan maksum. Nampak ayat tu. Ulama bukan maksum. Inilah kelakuan orang yang di belakang yang nak menjadi tajdid ni, yang mereka ni membaharukan perbuatan pelbagai. Memang macam-macam benda baru. Orang talak 3 jatuh 3, ni talak 3 jatuh 1. Dia pergi cari pendapat terpinggir. Pendapat terpinggir. Selawat, kita kata dibenarkan selawat, bubuh Sayyidina tak masalah. Dia duk kelahi Sayyidina tu sampai sekarang. Duk tak boleh bubuh, tak boleh bubuh Sayyidina. Rasulullah pun kata ana sayyidu waladi Adam. Ada hadis sebut gitu kan. Rasulullah kata aku adalah sayyid anak-anak Adam. Jadi sayyid tu Rasulullah isbatkan diri dia. Ada ketika Rasulullah memang disebut, dia tak sebut nama sayyid dia. Qul, katakanlah bahawa selawat Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak buat sayyid. Bila ada tempat dia guna sayyid, ada tempat dia tak buat sayyid. Sayyid tak ada masalah untuk ditambah pada awal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demo tak boleh. Allergic pula. Tapi nama dia suruh bubuh doktor, yang berhormat ustaz, datuk, lagi Tan Sri. Pandai pula bubuh. Cuba panggil nama dia je. Nama siapa? Guna biar dolar. Jangan melatah pula lagi. Saya dah biasa guna bahasa dolar ni. Dolar. Ni mat. Kata dia, hormatlah sikit. Kata dia, kita ada PhD tau. Panggillah doktor.
Ya Rasulullah, Rasulullah kata, ana sayyidu waladi Adam. Oh, dibahas, tak boleh bubuh bid'ah. Kata, bagi hujah macam-macam. Kita mengucap mana ada asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Itu kau tak nak sebut, isi sebut boleh je. Bahkan disebut oleh para ulama, bahas yang kita fikah, azan pun boleh bubuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh aja azan tu. Asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Boleh, tak ada masalah. Ulama bahas dah lama lah. Ni man salaf. Ni man salaf. Jadi masalah jahat ni yang buruk ni ada. Man khalaf. Dengan game baru-baru model-model ni. Lama dah ulama kita kata ada sembahyang Jumaat azan 2 kali. Man khalaf ni macam mana? Bid'ah. Nabi pun azan sekali ya. Wow, bagusnya dia faham lebih daripada Nabi lagi. Sahabat pun tak faham macam dia orang faham. Hebat. Buah ayat itu je. Betul ke dia memang faham lebih daripada para sahabat Nabi? Betul ke dia memang lebih faham daripada Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali? Kalau atas tauhid ni, lebih ke dia memang ni faham daripada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi? Baik. Jadi petunjuk bagi Nabi itu serta kuat ia. Maka barang yang diharuskan perbuat olehmu. Apa yang Rasul haruskan, buatlah. Fama ubiha if'al. Fama ubiha fa'al. Apa yang diharuskan oleh Rasulullah, buatlah. Benda yang tak boleh buat kalau Rasulullah larang. Satu kalau ada dia orang kata bid'ah, mana hadis, mana nas larangan? Mana larang berselawat? Mana larangan selawat tafrijiyah? Mana larangan selawat Fatih? Mana larangan selawat berqasidah? Mana larangan tu? Mana larangan berziarah kubur? Mana larangan berdoa di kubur? Mana larangan untuk baca talqin di kubur? Mana larangan untuk baca Quran di kubur? Saja yang puak tu pemahaman tu. Pasal bila Nabi tak larang, maksudnya harus. Ada benda memang Rasul tak buat, tapi Rasulullah tak larang, jadi harus. Tak semestinya bila Rasulullah tak buat tu kita tak boleh buat. Bila Rasulullah tak buat tapi ada isyarat yang menunjukkan belah tu ada usul dalam syarak membenarkan kita untuk buat demikian, boleh buat. Jadi apa yang diharuskan perbuatan olehmu, perbuatlah olehmu. Apa yang Rasulullah haruskan, buat. Jadi macam mana kita nak tahu harus tak harus? Dobitlah ulama ajar. Apa dia? Pergi ngaji fiqh, baru boleh tahu apa yang harus tak harus. Ikut disiplin ilmu, mengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ikut perjalanan ulama zahir itu. Pandailah kita apa yang Rasulullah bagi, apa Rasulullah tak bagi. Mana yang wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib, sunat, haram, makruh, harus tu takkan boleh dipaham melainkan kena ngaji lalu kitab fiqh. Jadi kitab fiqh, kita apa? Kita tak ada mazhab ni. Kitab Quran dan hadis. Mana ada? Semua kitab mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nampak kita Malaysia ni banyak kita pakai mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i lah kita. Walaupun ada benda-benda yang dia fatwa tak ikut mazhab Syafi'i, tak adalah yang untuk mengeluarkan kita daripada mazhab. Kalau atas ayat dia kata masa bila kau pergi daftar mazhab Syafi'i, yang ni bukan ada perlu pertubuhan ras ke apa. Untuk daftar pertubuhan, untuk pergi daftar mengundi macam mana daftar pemilih. Kita ikut mazhab Syafi'i, walaupun bukan perlu isi borang mazhab Syafi'i. Ada orang PhD cakap macam tu. Bila isi borang mazhab Syafi'i? Saya ngaji kalau jenis-jenis itu dibalas jenisnya. Bila isi borang masuk Islam? Ya. Bila isi borang ikut pahaman kaum muda? Ya. Borang macam ni ialah kaum muda kau marah ni kan. Bila isi borang masuk Islam? Ya. Dia mesti Islam pasal mak bapak dia. Bila isi borang masuk Islam? Kena tanya dia macam tu. Oh, dia tak faham kan. Oh, dia ada akal sikit.
Siapa nak tanya bila orang tersilap ni, pasal dia kata bila daftar mazhab Syafi'i yang berikut mazhab Syafi'i. Tanya dia, bila kau isi borang masuk Islam? Dia tak tanya dia mazhab Syafi'i, bila engkau isi borang tak keluar mazhab Syafi'i? Bila? Orang macam tu ajar dia, tanya balik je, tak guna jawab. Baik. Dan jauhi oleh kamu akan barang yang tiada diharuskan. Apa yang tak diharuskan, jauhkanlah. Mana tahu harus tak harus, tengok fiqh lah. Fiqh ulama detail siap mana harus tak harus. Bahkan syubah tak syubah pun sampai situ pun dibahas. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut siapa yang benar, man salaf ni, dan siapa dia kena man salaf. Amin. Kemudian kata Ibrahim Al-Qani lagi, fatabi'in salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa, maka ikut oleh kamu akan orang-orang yang saleh daripada orang yang dahulu. Ulama dulu salaf yang saleh. Satu masyhur nak ikut salaf, dia bukan boleh salaf biasa. Biasanya ulama kita kaitkan nak ikut salaf, salafus saleh, bukan semata-mata salaf. Kalau golongan tajdid ni, golongan jadid ni, kaum muda ni, dia tak ada istilah salafus soleh, dia ikut salaf lah. Itu sebenarnya perkataan yang mereka buat dan kerti dan mau pakai, itulah menunjukkan diri mereka sebenar. Jadi dia bukan ikut orang salafus soleh, dia ikut salaf. Antara salaf tu jangan tak tahu, dia ada istilah atau sebut istilah gini boleh. Ada original salaf, ada non-original salaf. Ada yang original, ada abnormal punya salaf, unoriginal punya salaf. Allah. Salaf yang original macam mana? Yang betul-betul ikut cara Nabi, para sahabat. Itu original salaf. Ada yang macam mana? Yang tak ikut, yang keluar daripada landasan Nabi dan landasan sahabat. Besar pelajaran juga tu. Itu pun nak faham. Jadi ikut oleh kamu akan orang yang soleh daripada orang yang dahulu. Itu yang panggil salafus soleh. Salafus soleh. Dan iaitu antara salafus soleh ni apa? Sahabat-sahabat dan yang tabi'in, segala yang mengikut akan sahabat itu. Siapa yang ikut? Para sahabat pula. Lepas tu, dan yang mengikut akan sahabat itu pula, iaitu segala imam. Begitu juga siapa-siapa yang ikut para sahabat selain pada sahabat atas nama tabi'in, tabi'in tu, macam ni pula. Ada yang ikut sahabat ni, siapa dia? Segala imam yang tersebut dahulu itu. Siapa dia? Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Bahkan kalau ikut tertib tu paling besar ulama fiqh ni Imam Maliki. Daripada dia lah keluar Imam Syafi'i. Daripada Imam Syafi'i dah keluar Ahmad bin Hanbal. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dikatakan dia adalah seorang yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Bukan situ. Nak kata zaman tu. Awal-awal. Jadi Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i. Abu Hanifah ni dari mana? Dia hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Lebih kurang tu. Maksudnya sezaman tu dengan mana lebih kurang sezaman. Duk period itu. Mana dia? Jadi iaitulah kata orang dahulu ni, sahabat, tabi'in dan segala yang mengikut akan sahabat Rasulullah itu, dan yang mengikut akan sahabat pula, iaitu segala imam-imam yang tersebut dahulu itu. Yang ini semua istilahnya man salaf, salafus salih. Dan jauhilah oleh kamu akan bid'ah daripada orang yang kemudian, yakni segala orang yang mengadakan ilmu dan amal. Ilmu paling besar yang diselewengkan, yang kita tak boleh ikut, ilmu mana? Ilmu tauhid. Ingat, tauhid pun Tuhan, tauhid tiga. Ada tauhid tiga. Tauhid pun nama satu saja. Macam mana boleh tauhid tiga? Pembahasan ni tiga. Cakaplah pembahasan tiga, bukan tauhid tiga.
Astagfirullah. Baik. Jauh oleh kamu akan bid'ah daripada orang yang kemudian, yakni segala orang yang mendatangkan ilmu dan amal yang tiada disuruh oleh Allah dan tiada disuruh oleh Rasulullah, dan tiada atasnya muafakat segala sahabatnya. Muafakat tak muafakat selesai tu. Adapun dalil tanda yang menyatakan i'tiqad Imam Asy'ari itu benar firman Allah Ta'ala. Ni khas dari cerita Imam Asy'ari. Baik. Ni ujung ni nak jadi mengantuk pula. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada soalan tu? Boleh? Baik. Seterusnya pengarang kita dia nak sebut kedudukan Imam Abu Asy'ari ni macam mana. Ambil siapa dia Imam Abu Asy'ari sikit tu. Yang ni pun kalau kita tak bisa belajar tak kenal kita. Dengar Abu Asy'ari siapa dia tu? Oh, ni siapa? Aku tengok. Dalil tanda yang menyatakan i'tiqad Imam Abu Asy'ari itu adalah benar. Oh, ada dalil tu. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tengok elok macam mana, kenapa memang dipersetujui dan diakui sebenarnya dia memang tokoh pasal dah pernah ada isyarat Nabi SAW. Tengok firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Al-Quran surah mana tu pergi tengok. Artinya, hai segala orang beriman, barang siapa orang yang berbalik ia daripada agama itu, mengubah ia daripada agamanya yang benar kepada agama yang salah. Apa dia ni? Siapa dia ni? Orang murtad. Quran sebut man yartadda minkum an dini. Siapa yang murtad daripada agama dia? Auzubillah. Siapa yang murtad daripada agama? Antara orang murtad ni termasuk dalam man yartadda ni, kata dia yang ni orang kafir bid'ah. Yang diadakan, ya, bid'ah yang diadakan. Adakan apa? Adakan akidah yang tak ada dalam akidah zaman Nabi dan para sahabat. Akidah salaf tak ada tu. Salafus soleh tak ada. Siapa-siapa yang tidak beragama dengan agama yang benar, dia ni berpegang dengan agama yang salah, maka lagi akan didatangkan oleh Allah Ta'ala suatu kaum. Siapa yang murtad ni, apa akan jadi? Allah Ta'ala akan jadikan satu kaum lain ni yang mereka ni kasih Allah Ta'ala, dan kaum itu yuhibbunahum wa yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dan jadi mereka ni kasih Allah Ta'ala satu akan kaum itu. Allah kasih kaum itu dan kasih kaum itu akan Allah Ta'ala. Kaum tu pula kasih kaum Allah Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Mereka ni memang faham siapa Allah Ta'ala dan betul-betul patuh ikut sungguh apa yang Allah Ta'ala perintahkan, ikut perintah dia tepat macam mana kehendak ahli sunnah wal jamaah tu, tepat betul. Jadi mereka ni kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi siapa yang murtad, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ganti dengan satu kaum yang lain. Kaum ni sangat special, Allah kasih dia, mereka kasih Allah Ta'ala atas orang yang mukmin. Jadi kaum itu mana dia, dan kasih kaum itu akan Allah Ta'ala menghinakan dirinya atas orang yang mukminin. Maksudnya jumpa orang mukmin, mereka akan hina diri, maksudnya berlemah lembut dengan orang Islam dan beriman. Dengan orang Islam dan beriman, dia akan lembut aja. Ni ciri orang yang beriman, dan muliakan dirinya atas orang yang kafir. Izzatin al kafirin, dan dia akan muliakan diri atas orang kafir. Dengan orang kafir tegas,
dengan orang kafir, tunjuk kehebatan diri kita, tak ada langsung toleransi dan tolak maklumut. Ni ciri-ciri kaum ni yang Allah Ta'ala nak ganti daripada golongan murtad. Kalau ada siapa di kalangan itu yang murtad, yang ada golongan muda yang tak ikut ulama-ulama dulu, yang pro nama tajrid apa ni, apa akan jadi? Allah Ta'ala akan datang satu kaum yang kasih sungguh pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun kasih pada mereka. Maka sembah sahabat. Jadi ayat Quran ni asal turun, Rasulullah baca, ada sahabat yang tanya, apa dia? Sembah segala sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia kata apa? Ya Rasulullah, kaum siapakah itu? Kaum siapa itu? Ya Rasulullah, kaum siapa ni? Kaum mana ni? Yang mereka ni kasih Allah Ta'ala kasih terima ni. Maka sabdanya Nabi SAW, hum qaum hadza, mereka itu adalah kaum ni. Rasulullah tunjuk orang duduk depan dia tu, kaum orang ni. Kaum orang ni, siapa orang ni? Artinya mereka tu kaum ini, ni kain, orang tu adalah kaum ni. Maka diisyaratkan berikut peristiwa dan tengok sejarah hadis ni, asbab urut hadis ni berlaku macam ni. Diisyarat oleh Nabi Rasulullah pada masa peristiwa, ditanya oleh para sahabat bila Rasulullah cerita macam ni, diisyarat oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Abi Musa al-Asy'ari. Siapa Abi Musa al-Asy'ari ni? Nama sahabat Nabi, dia beriman bertemu Rasulullah. Tu sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Asy'ari tu. Abu Musa, bukan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari tu. Abu Musa al-Asy'ari, Imam Abu Musa al-Asy'ari tu. Ni Abu Musa, ni apa? Tok dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Iaitu siapa dia ni? Abi Musa al-Asy'ari ni iaitulah datuk oleh Imam Abu Musa al-Asy'ari. Dia datuk Imam Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari dan kaum dia, yang itulah kaum yuhibbunahum wa yuhibbunah, a'izzatin 'alal kafirin, azillatin 'alal mu'minin, azillatin 'alal mu'minin dulu, a'izzatin 'alal kafirin. Memang kau okey, macam mana pun nak sebut hadis dulu, iaitulah datuk kepada Imam Abu Musa, datuk pada Imam Abu Musa al-Asy'ari. Siapa dia Imam Abu Musa al-Asy'ari ni? Itulah imam ikutan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan sebarang Imam Abu Musa al-Asy'ari ni. Dialah yang Rasulullah pernah tunjuk melalui datuk dia. Dan bila dah lalu masa, tengok memang dapat ketokohan pada Imam Abu Musa al-Asy'ari ni. Macam mana? Yang ni yang ulama-ulama yang masih sedar dan faham, tahu riwayat hadis yang Rasulullah pernah berlaku macam ni. Kata dia, sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Benar Allah Ta'ala dan Rasul dia. Siapa? Tengok Imam Abu Musa al-Asy'ari ni memang dia jadi pelopor orang yang bangunkan sungguh ilmu tauhid. Ilmu tauhid macam satu sudut nak ditinggalkan dah, dia kumpulkan balik. Dan bila dikumpul ni dapat satu kaedah yang sangat kukuh macam mana untuk jaga akidah. Tu Imam Abu Musa al-Asy'ari. Siapa? Rasulullah pernah tunjuk. Rasulullah dia takkan silap tunjuk siapa dia. Walaupun zaman tu Rasulullah mau temu atuk dia, ayah Abu Musa al-Asy'ari pun belum tentu temu, wallahu alam. Tapi dah bagi tahu dah keturunan orang ni. Keturunan. Maka nyatalah dengan dalil Quran firman Allah Ta'ala itu, yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keturunan Abi Musa al-Asy'ari itu ialah kaum yang kasih Allah Ta'ala akan dia dan itikadnya dan ilmunya dan amalannya, iaitulah siapa dia? Itulah Imam Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka barang siapa orang yang menyalahi akan itikad Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini, ialah dinamakan itikad bid'ah dan murtad. Artinya berbalik daripada yang benar kepada yang salah. Siap. Jadi apa-apa pun nak rujuk apa? Rujuklah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau ingat tafsir ni, pergi buka lah bagi hangit hafal hadis yang Rasulullah tu. Rasa ganga apa-apa mufti berdengar. Kau dah tak pernah jumpa kot. Hadanallah ila siratal mustaqim, pasal tak pernah jumpa kot gitu kan. Tapi tak pernah jumpa saya dengan terpelik yang ni. Takkanlah tak pernah ni tafsir hadis. Kan dia orang ni pakar tafsir hadis. Kan mustahid dia orang ni.
Main bahasa gitu sikit lah. Nak menunjukkan apa? Dia orang tak faham, ataupun tak pernah jumpa, bahkan tak pernah berguru pun, baca sendiri je. Kalau kita belajar macam mana di sebelum kitab ni, belajar satu-satu daripada awal hingga akhir, memang pasti berjumpa siapa dia Muhammad Asy'ari. Ni siap dia perkenalkan lagi, dia ni adalah cucu kepada datuk dia bernama Abi Musa Asy'ari. Baik, mereka ni kasih Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kasih akan dia, menyalahi akan itikad. Maka barang siapa orang yang maka barang siapa orang yang menyalahi akan itikad Imam Asy'ari, dinamakan itikad bidah murtad, berbalik daripada yang benar kepada yang salah. Maka barang siapa orang yang tiada ilmunya dan amalnya dan ibadatnya. Kalau ilmu, amal, ibadat. Ilmu, amal dan ibadat. Jadi apa beza amal dengan ibadat ni? Ilmu dan amalnya. Amal ni apa? Amal ilmu dia. Amal mana? Amal iman dia. Macam mana kita dah belajar ilmu iman, kena mengaji, lepas tu kena amal ilmu iman. Amal ilmu iman ni apa? Dengan apa kita belajar ni, makhluk ni, kedudukan mentabak macam mana, setiap hari jalinkan hubungan antara kita dengan dia. Itu istilah ilmu amal. Jadi amal tu amal ilmu tadi, dan juga ibadatnya. Jadi orang yang tak muafakat ilmu amal dan ibadatnya, muafakat dengan dalil Quran atau hadis Rasulullah SAW itu, ataupun ittifaq segala sahabat, ataupun dengan kias segala ulama ahli sunnah wal jamaah itu, maka tidaklah benar ilmunya. Ilmu ni tak boleh pakai. Jadi orang belakang-belakang ni tak ikut apa Imam Asy'ari, dari segi akidah, buangnya, capak parit, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Fiqh tak ikut Imam Syafi'i, pun kaedah dia campak tak boleh pakai. Ataupun Hanafi, Maliki, Hanbali saja, campak tak boleh pakai. Imam Syafi'i pun kalau ikut ada kisah dia tu. Kisah apa? Kisah yang dia ni juga ada isyarat daripada Nabi SAW, yang dia akan jadi satu alim besar untuk memimpin umat dengan ilmu-ilmu zahir. Ada sebut dalam hadis katanya, Quraisyun yabla'u tibaqal ardi bi'ilmi. Akan ada nanti kata Rasulullah seorang Quraisy di Arab, Quraisy yang ilmu dia melaut, melata, meluas, dan ilmu dia itu akan tersebar ke atas seluruh muka bumi. Dan ulama kaji-kaji, tengok siapa dia, Quraisy. Tak ada dah ulama besar zaman awal-awal yang mereka ni mujtahidin, pakar Quran, hadis dan kawan semua, nak keluar istimbat hukum ni, melainkan tiada lain adalah Imam Syafi'i rahmatullah alaih, yang dia ni Arabi Quraisy. Arabi Quraisy. Rasulullah pernah isyarat dari Quraisyun yamla'u tibaqal ardi bi'ilmi. Ada seorang Quraisy yang ilmu dia akan memenuhkan bumi ini dengan ilmu dia. Maksudnya ramai pengikut-pengikut dia, sawadul azam. Jadi benar Rasulullah sekali lagi. Tu tak mana? Tadi Abu Asy'ari, ni Imam Syafi'i. Itu nak ikut siapa? Nak ikut siapa lagi saya boleh dia berdua kalau nak bab akidah dan bab fiqh. Baik. Maka barang siapa orang yang tiada ilmunya dan amalnya dan ibadatnya muafakat dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu, ataupun ittifaq segala sahabat, ataupun dengan kias segala ulama ahli sunnah wal jamaah itu, maka tiadalah benar ilmunya. Ilmu dia tak benar, ataupun amal ibadatnya, itu juga amal ibadat dia pun tak benar. Ya. Ibadat tak benar macam mana? Rasikul ibadah, rasikul akidah, rasikul amal. Tak pakai itu amal. Siapa akidah kita lari, tak ikut betul-betul perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang macam ni yang tak ikut betul-betul siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah ni, Abu Asy'ari, Muhammad Maturidi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali radhiyallahu taala anhum, betul Syekh Junaid Baghdadi ni, siapa yang
tak ikut yang tak betul, tiadalah benar dan ilmunya dan amal dia benda tak benar dan tak betul, tak nak ikut ulama-ulama besar ni, adalah diperdayakan oleh syaitan. Orang ni kena tipu daya syaitan, maka syaitan itulah menunjukkan dia, syaitan itulah jadi tok guru dia, tunjuk dia, kerana ada Quran dan hadis Nabi itulah yang sebenarnya. Betul tu, menunjukkan dia, kerana orang macam ni tak nak ikut ulama ni, ditipu daya oleh syaitan. Syaitan itulah yang menunjukkan dia, kerana ayat, kena ayat Quran dan hadis Nabi itulah yang sebenarnya. Kalau ikut ayat tu kata, kerana apa? Alik dal minta Adamat alamat, ataupun kerana ayat Quran dan hadis itulah yang sebenar, atau umat Quran dan hadis Nabi itulah, kerana adalah Quran dan hadis Nabi itulah sebenar. Orang ni ditipu daya oleh syaitan, kerana adalah apa yang itulah, ikut yang nak faham, nak sabar, kerana adalah Al-Quran dan hadis itulah yang sebenar. Jadi Quran hadis yang benar, betul macam mana? Ambil daripada pahaman yang benar, daripada ahli yang memahami untuk jalan yang benar. Seperti sabda Nabi SAW, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Terjemah dia, barang siapa orang yang tiada baginya syaikh, maka syaitan itulah syaikhnya. Satu baca buku tak ada guru dia syaitan. Satu wajib berguru, sekalipun guru dengan live ni. Cuma jagalah adab elok-elok bagi buku. Pasal kita jaga adab, orang besar paling bermanfaat, bukan orang lain, kita lah paling besar manfaat. Walaupun ngaji online, tapi jaga semua adab-adab. Mudah Allah Ta'ala bagi kita jaga semua adab tu. Adab ni ialah antara benda besar, dan sebenarnya dia ialah hasil dan natijah daripada pengajian kita. Mudah Allah Ta'ala lembutkan hati, sanubari kita, perangai kita, kelakuan kita, tutur kata kita, yang kita akan istilahnya berlemah lembut dengan orang Islam, tapi dengan orang kafir tegas. Langkah banyak aku dulu kalau nak kata apa-apa dengan Islam, aku tak ubah. Yang tu tak boleh lembut pula. Tengok zaman sekarang, tambah geng-geng model-model ni, kata apa? Duk lembek tekuk dengan orang kafir tu lah. Dengan orang Islam, bid'ah, berhenti jadi imam, tak boleh masuk negeri kami, tak boleh ceramah, kami tak benar kan bagi tauliah. Mana-mana yang kepala otak sama dengan dia bagi tauliah. Dengan orang Islam ni macam mana? Keras nak mampus. Ni syirik, ni bid'ah. Tapi dengan orang kafir, lembek tekuk, elok lah. Bahkan dia pernah keluar satu kenyataan menunjukkan sokongan dia kepada parti Cina, DAP. Dulu saya sokong ini. Tengok kata dia, oh maksudnya dia pernah kena kecil dah dengan puak tu. Dulu faham tu dia percaya. Saya tak pernah percaya semua hidup. Selagi kafir aku tak pernah percaya. Walaupun dia kata Umar bin Abdul Aziz, kena tengok, there is something special there. Umar bin Abdul Aziz, kalau betul ini Umar bin Abdul Aziz masuk Islam lama dah. Betul rupanya nak tarik undi je. Dia suruh macam nak undi pakai baju Melayu, ni masuk kampung Melayu. Uish, Cina pakai baju Melayu, pakai songkok pula tu. Cuba buat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, bagus ya, pergi salam. Pergi kenduri, buka puasa sama-sama dengan orang Islam, pergi bagi tazkirah bulan Ramadan, pakai baju Melayu. Rupanya nak raih undi, dapat negeri kat dia. Macam mana? Dia kencing ni tutuhnya kita. Jawi tak boleh, komunis perjuang kemerdekaan. Orang yang macam tu, orang kafir macam tu, ada orang yang boleh percaya dia, boleh buat kawan dengan dia, dan dia percaya orang ni boleh buat kebaikan. Tu pun dia bagi zakat, dia bagi makan daging korban, dia bagi daging akikah, dia bagi semua. Apa yang Cina makan dia ambil pula. Babi ni yang haram daging je, kulit babi tak apa. Nampak cara pemikiran dia mah.
Kalau parti elok semua jumpa tu yang saya cakap. Siapa dia tu tanya lain lah. Siapa yang tak ada syekh, guru dia tak ada, fasyaitanu syaikhu. Syaitan adalah syekh. Untuk siapa guru? Khasnya guru yang memang didik dia jadi macam tu. Siapa? Saya boleh sebut siapa guru saya. Guru yang ajar saya betul-betul nahu, dengan sebab tu saya faham nahu. Guru yang bagi saya mahir baca kitab, siapa dia? Guru yang bawa saya jalan ke Allah Ta'ala ni, siapa dia? Umumnya semua ada. Tapi yang betul-betul tunjuk jalan ke Allah Ta'ala, siapa dia? Yang betul-betul tunjuk jalan bahasa Arab ni, nahu ni. Yang ni kalau tak ada dia, saya tak ada apa-apa. Guru siapa? Saya boleh tunjuk siapa guru saya. Khas dia atas jalan Allah Ta'ala ni, siapa dia? Guru saya. Saya boleh tunjuk siapa guru saya. Orang macam ni pergi tunjuk, tanya guru dia siapa. Saya jamin guru dia siapa? Membaca. Pendapat. Bahkan kalau kita mengajar ni dia sebut nama guru, ni guru saya. Saya ngaji dulu guru. Kata dia, apalah ustaz ni duk guru. Sebutlah ayat Quran dan hadis. Kita tahulah guru dia siapa. Saya tak akan tahu guru dia siapa. Pasal guru dia sekali Quran hadis. Bukan faham pun Quran hadis. Kita kalau ikut guru kita lah paling besar sekali. Guru kita lah yang ajar kita Quran dan hadis. Dan kalau kita tak tahu Quran hadis pun, kita dengar guru tu sebenarnya dia cerita tu parti Quran dan hadis. Walaupun dia tak sebut Quran dan hadis. Macam kita belajar sifat 20, walaupun hafal dia sifat 20 tu, sebenarnya Quran dan hadis, dan telah dibuktikan. Kita lalu dah semua ada Quran hadis, bahkan tepat dengan akal dan nakal. Ada nas sabit. Tak boleh nak dikecuali, tak boleh nak nafi langsung. Siapa nafi boleh jadi murtad pun boleh. Siapa menafi yang benda yang telah diijma' ulama. Sepakat kata yang ni adalah sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, tak boleh dinafi sama sekali. Sabit dengan nakal dan akal. Jadi man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Siapa yang tiada baginya syekh, maka syaitan itulah syekhnya. Maka jadilah ia sangat bantahan kepada Allah Ta'ala. Dah dia syaitan guru, memang dia bantah. Itu yang dia bantah tu. Ulama-ulama dia tak mau ikut. Memang bahasanya dia tak ikut ulama. Kalau ada pun dia akan ikut yang sama trend dengan dia. Memang tengok dia pun rujuk pada ulama-ulama macam tu, pada dia ulama lah. Dia akan sangat bantah kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantah sungguh hati. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kata dia orang bantah sangat ni. Memang bantah. Ulama-ulama dulu kata boleh maulid ni boleh berjanji, boleh apa. Tak ada masalah, selawat ramai-ramai, ziarah kubur, baca talqin, baca tahlil. Orang mati meninggal baca Quran di kubur, tak ada masalah langsung. Dia akan jadi bantah sebantah-bantahnya. Macam mana? Guru dia syaitan. Syekh ni adalah syaitan. Firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Terjemah dia, dan setengah daripada manusia ni, setengah mana sebahagian, ada orang yang sangat bantah ia kepada Allah Ta'ala, padahal dengan tiada pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tu tak ada. Pengetahuan ada. Tengok cerita falsafah sedap. Tapi dia bantah ulama-ulama. Tiada pengetahuan yang benar dan tiada dengan petunjuk daripada syekh yang benar. Kalau buat zikir ni, memang anti sungguh. Sebut tarikat je, mendengung telinga dia dengar. Ini semua ajaran sesat, ajaran Yahudi Nasrani. Yang ni untuk memasjidkan orang-orang agama. Biar orang masjid, orang agama ni duduk dalam masjid zikir je. Dia bantah semua ayat dari situ, bantah ilmu tasawuf. Apa ni? Memang ada orang yang macam ni. Jadi dia tak dapat petunjuk yang daripada syekh yang benar. Ada syekh dia, syekh dia pun semua adik-adik syekh macam tu. Syekh yang man lam yakun lahu syekhun wa syaitanu syekhullah. Nama antara tokoh yang selalu yang dia orang pakai siapa? Albani. Bukan ulama besar.
tukang jam, cuma banyak masuk perpustakaan baca. Dia belajar guru, siapa dia, apa tok guru dia, baca sendiri. Banyak yang jadi merapu ni semua banyak baca sendiri. Kalau belajar dengan kaedah berguru, biasanya tak jadi macam mana mereka jadi sekarang. Bahkan mereka bangga dengan pencapaian yang mereka capai, boleh buat analisa, baca buku, buat analisa. Bahkan guru yang pernah belajar, dia tak pernah pandang langsung guru tu. Kalau masuk pondok pun dia jadi pandai. Guru pondok yang pernah ajar dia dulu, dia tak pandang. Kata dia, saya pandai bukan pasal mereka, saya dah usaha. Allah Ta'ala bagi pandai. Dia tak pernah nampak guru dia punya jasa. Dia tak pandang lah guru dia. Dia nampak guru dia pun kecil. Aduh, saya kecil. Kita macam mana? Guru ialah guru, walaupun dia ajar kita satu huruf, dia ialah guru kita. Itu kaedah kita. Tambah guru yang betul-betul bawa kita jalan Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi orang ni dia jadi sangat bantah kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah. Ketahui olehmu pula adalah orang yang menyalahi i'tiqad mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu, iaitu mazhab kaum yang 72. Main. Saya tolong baca kan. Kau bagi hurai sikit je lah. Kenapa nak sebut 72 ni? Pasal Rasulullah pernah isyarat, kata dia, sataftariqu ummati ila 30 wa 70 firqah. Umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Satu saja, wahidatun fil jannah wasnani wa sab'una fil nar. Only one will enter the paradise, others go to hell. Jadi orang yang bantah Imam Abu Hasan Asy'ari ni adalah antara mazhab kaum yang 72. Siapa? Orang sesat lah ni. 72 kaum, mazhab kaum yang 72 kaum yang benar bagi i'tiqad masing-masing dengan pegangannya, sebab diperdayakan oleh syaitan la'natullah alaih dengan suruh permintaan syaitan kepada Allah Ta'ala kepada azalnya dahulu. Telah maklum oleh Allah Ta'ala pada ilmunya akan orang yang hendak sesatkan sandarkannya kepada permintaan iblis, maka sembah syaitan. Ini cerita syaitan pula. Jadi ayat dia nak sebut tu, siapa tak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari ini adalah orang yang 72. Kita baca macam ni. 72 kaum yang 72 kaum yang benar i'tiqadnya masing-masing. Jadi asal 72 ni masing-masing asal dia i'tiqad dia benar. Tapi dengan benar dengan pegangannya. Tapi sebab diperdayakan oleh syaitan laknatullah alaih, dengan disuruh permintaan syaitan kepada Allah Ta'ala, kepada azalnya dahulu telah maklum oleh Allah Ta'ala pada ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala ni akan orang yang hendak sandarkan dia kepada permintaan iblis. Jadi orang sesat ni akan disembah pada iblis. Tapi nak sebut orang tak ikut Abu Hasan Asy'ari ni, dia 72 yang asalnya dia benar, tapi telah ditipu daya oleh iblis. Antara tipu daya tu apa? Dia tak nak pakai ulama. Asalnya pakai ulama, tapi dia akan pakai ulama yang mana yang ikut sahabuan, yang sebulu dengan dia. Yang tak satu bulu dengan dia tak mau. Istilah sebulu tu sama fikiran, sama pendapat, sama acuan. Memang manusia gitu pun. Siapa yang sesuai dengan dia, dia akan ikut. Siapa tak sesuai, tak ikut. Memang gitulah kaedahnya. Kita ikut pasal apa? Pasal pada kita yang ni betul. Orang yang memang ikut yang tak betul, dia akan ikut. Siapa yang pada dia yang tu betul, dia akan ikut lah.
Yang perlu sangat, wajib pilih betul-betul siapa guru. Baik. Yang ni dia nak cerita syaitan sikit. Syaitan, iblis panjang tu. Lepas ni kita belajar syaitan aja. Kalau itu panjang tu cerita syaitan tu. Saya pula macam tumpul ni. Menjadi nak tangkap mata. Ni kata lemahnya kita nak baca, kalau ikut nak baca lagi. Biar situ dulu. Ha? Ni apa nama ni? Rizzling. Oh benda. Nak sebut mana? Gulung-gulung lidah. Depan ni syaitan saja sebut ni. Disebut depan ni syaitan. Masalah apa? Orang ada ilmu tapi pasit. Tu rosak. Ujung kitab lah. Gaya kitab tu tak jauh mana lah. Nak maghrib tadi. Ni asal lagi lah. Asal lagi. Zuhur lah. Zuhur ni. Tak zuhur ni maghrib. Nak maghrib ni. Asal ni. Bukan baca kitab depan asal. Jangan silap dengar pula. Memang lagi semua tahu tu, insyaAllah. Situ dulu rasa. Kita sambung tadi kata, kita ambil tentang ketahui itulah. Ketahui ilmu pula adalah orang yang menyalahi i'tiqad mazhab Imam Asy'ari. Pasal dah ditunjuk oleh Rasulullah dengan berdasarkan ayat Quran tu, sebab nuzul dia, dan telah disepakati ulama, orang lain tak ada yang daripada keturunan kaum Abu Hasan Asy'ari ni, melainkan Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa Asy'ari, tok dia tu, melainkan tokoh yang paling besar daripada keturunan dia ialah Abu Hasan Asy'ari, cucu dia. Jadi tambah pula telah disepakati, memang dia ni telah membuat simpulan akidah mengikut SOP, disepakati oleh semua ulama, benarnya apa ajaran dia bawa betul, tepat dengan Al-Quran, nas, akli, nakli, dengan apa yang telah kita pelajari dalam wati tu, yang tak mungkin ada orang boleh tolak sifat 20 sama sekali. Dalam masa yang sama dia bawa manhaj salaf. Yang tu kita punya kaedah, salaf pun ada, khalaf pun ada. Khasnya pada ayat mutasyabihat, sifat 20 tu bukan sebenarnya khalaf sebenarnya. Memang sebenarnya disepakati salaf dan khalaf. Ada khas yang salaf dalam ayat mutasyabihat, yang itulah yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau golongan yang tak mau pakai Abu Hasan Asy'ari ni, dia nak pakai siapa lagi? Itulah. Itu yang sebut syaitan tu. Dikenalkan kita syaitan sikit, biar kita jijik dengan syaitan. Nanti kita jijik juga dengan siapa yang ikut syaitan ni. Kita pun kena hati-hati, pasal memang kalau ni dia akan sebut, bila syaitan ni antara alat dia akan guna nanti nafsu. Dengan nafsu yang ada tu, asalnya ilmu betul, dia akan tukar bagi jadi jahat. Pasal apa? Punca dia nafsu. Walaupun ilmu baik, ilmu elok dah, taat dah, takwa dah, pasal nafsu rosak. Bila nafsu nanti rosak tu pasal apa? Pangkat, pengaruh, harta benda dunia, perempuan, apa lagi ya? Nak megahan, populariti. Yang tu sebab kita rosak. Satu, perlu sangat kita duduk bawah bimbingan guru tu kan. Jadi guru ni kalau ada, dia jekah kita baru kita sedar. Kalau kita tak ada guru, siapa nak jekah kita? Orang jekah macam mana? Dia jekah kita balik. Tapi kalau kita guru jekah macam mana? Baik, aku mengaku salah. Memang dia pun jekah, kita tahu dia jekah kita bukan apa, dia nak bagi elok kita. Lepas tu dia tak jekah pun. Dia buat apa? Elok-elok yang dia cakap, lembut yang dia cakap. Berapa lama nak ikut nafsu ni? Dia bagi ayat slow je, masuk dah lah powernya. Berapa lama lagi nak rehat kat dunia ni? Tak ingat akhirat ke? Masuk ngilu, masuk dalam badan ni. Berapa banyak setan kata dia, yang kau layan kata dia. Bila lagi nak jadi alullah?
Nak jadi alus syaitan ni banyak ni. Ayat dia power, sedap. Masuk nilu apa? Masuk dalam. Baru kita sedar. Dia tak payah jekah-jekah ni. Pasal apa ni? Pasal Tok Guru memang sayang kita. Dia tahu kita siapa. Macam mana kita nak jadi baik tu. Dia bagi ayat tu lagi masuk. Nyaman dia kena. Kalau orang takabur, nyampah aku ni. Macam dia betul sangat. Boleh. Kalau guru, kalau kita memang mengiktiraf dia memang guru, memang kita tengok dia pun memang jalan betul, dia tunjuk kita jalan betul, kita dah mujurlah aku ada guru. Ada orang boleh tunjuk kita jalan baik. InsyaAllah. Semua situlah. Ketahui olehmu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون